Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Rabu yang kedua, anjuran Surau Nurul Iman, Keramat Wangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya Sesunan Al-Fadil Ustaz Muhaddi bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita telah sampai kepada kesimpulan daripada bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah di muka surat 35. Kesimpulan daripada perbincangan tentang bid'ah. Soalan, apakah kesimpulan yang boleh diambil daripada perbincangan tentang bid'ah ini? Jadi saya mungkin tidak terlampau terikat dengan apa yang tertulis di dalam kitab ini. InsyaAllah saya akan cuba memberi kesimpulan poin-poin penting sepanjang kita menghuraikan bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah ini. Tajuk bid'ah ini dimasukkan sebagai bab yang pertama dalam kitab ini barangkali kerana Ustaz Muhaddir hafizahullah ta'ala memerhatikan bahawa ia adalah salah satu punca utama umat Islam sekarang ini menjadi keliru, bahkan menjadi berbalah sesama sendiri, bahkan boleh membawa kepada perpecahan kerana keliru dalam memahami masalah bid'ah. Bid'ah dari segi bahasa adalah satu perkara baharu yang tidak ada contoh sebelumnya. Ihdathu syai'in ma lam yakun. Buat satu perkara baharu yang dahulu tidak ada. Itu namanya bid'ah dari segi bahasa. Dari segi istilah syarak, technical definition untuk bid'ah, ada dua pendekatan yang berbeza. Ulama mempunyai dua pendekatan yang berbeza, tetapi natijah akhirnya sama. Satu pendekatan yang berbentuk umum, luas. Dalam mentakrifkan bid'ah, ulama mengambil pendekatan yang luas, dan satu lagi pendekatan yang berbentuk khusus, sempit. Tapi natijah akhirnya secara praktikal sama. Ulama yang mengambil pendekatan yang luas, mereka mentakrifkan bid'ah sebagai satu perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendekatan yang umum. Kerana bila ditakrifkan apa yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak.
sama ada dalam urusan dunia, sama ada dalam urusan agama, sama ada perkara itu baik, sama ada perkara itu buruk, asalkan tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditakrif, dinamakan sebagai bid'ah. Sementara ulama pendekatan yang kedua, mereka mengambil pendekatan yang khusus, yang sempit. Mereka mengkhususkan istilah bid'ah ini hanya kepada perkara baharu. Maknanya samalah, tak berlaku zaman Nabi, baharu. Tapi dia ada tambahan, iaitu yang tidak disokong oleh dalil. Maknanya sebelum mereka nak istilahkan sesuatu perkara baharu itu bid'ah atau tidak, mereka akan cek dahulu. Adakah perkara baharu itu ada asalnya, ada puncanya, ada dasar ambilan daripada dalil syarak. Kalau ada dalil, ada sandaran, ada punca dan asal, mereka keluarkan. Ini tidak nama bid'ah. Kerana apa? Kerana mereka sempitkan bid'ah itu hanya kepada perkara baharu yang tidak disokong oleh dalil. Jadi di sisi ulama pendekatan yang kedua, bila sebut bid'ah itu maknanya yang tak baik, yang tak ada dalil menyokong. Habis kalau benda itu baharu tapi ada dalil yang menyokong, macam mana pula? Kata mereka, ialah dari segi bahasa bid'ah lah juga, sebab benda baru. Tapi dari segi istilah tak perlu namakan bid'ah, sebab ia ada dalil yang menyokong. Jadi di sisi ulama pendekatan yang kedua ini, bid'ah ini semuanya adalah tak baik. Kerana mereka dah sempitkan makna bid'ah itu hanya untuk yang tidak disokong oleh dalil. Tapi kalau perkara itu baharu, bila dikaji oleh para alim ulama, didapati ada dalil yang menyokong perkara baharu tersebut, maka di sisi mereka tidak dinamakan bid'ah. Di sisi ulama pendekatan pertama, yang seperti itu dinamakan bid'ah hasanah. Kerana apa? Kerana mereka awal-awal dah namakan bid'ah dulu. Asal baharu bid'ah, asal baharu bid'ah. Jadi mereka terpaksa kelaskan. Kalau disokong oleh dalil, bid'ah kerana baharu, hasanah kerana ada dalil. Kalau tidak disokong oleh dalil, itu namanya bid'ah kerana baharu, dan sayyi'ah, buruk, kerana tidak disokong oleh dalil. Jadi bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk inilah di sisi ulama pendekatan yang kedua, dia namakan bid'ah sahaja. Sementara bid'ah hasanah di sisi ulama pendekatan yang pertama tadi, tidak dinamakan bid'ah pun oleh ulama pendekatan yang kedua. Kerana yang ada dalil, mereka tak nak namakan bid'ah. Jadi kalau kita boleh dapat gambaran yang jelas, perbezaan hanya pada istilah. Tapi dari segi praktikal, sama sahaja. Kedua-dua kumpulan ulama ini bersetuju, apa-apa perkara baharu yang berlaku, maknanya perkara itu zaman Nabi tidak berlaku, hendaklah dirujuk kepada dalil dahulu. Kalau bercanggah dengan dalil, dilarang, tak boleh buat. Nak namakan dia bid'ah sayyi'ah ke, nak namakan bid'ah sahaja ke, yang penting tak boleh buat. Kenapa? Bercanggah dengan dalil. Mana-mana perkara baharu yang bila ditimbang dengan dalil, didapati ada dalil yang menyokong perkara seperti itu. Maka itu dinamakan bid'ah hasanah oleh ulama pendekatan yang pertama, dan tidak dinamakan bid'ah langsung oleh ulama pendekatan yang kedua. Kalau nak sebut bid'ah juga, kata mereka, hanya dari segi bahasa saja. Dari segi istilah, bukan bid'ah. Jadi sepakat semua ulama, mana-mana perkara baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, perlulah dirujuk kepada dalil. Pastikan tidak bercanggah dengan dalil, baru boleh buat. Kalau bercanggah dengan dalil, tidak boleh buat. Itu selesai ta'rif. Yang kedua, pembahagian bid'ah. Ada pembahagian bid'ah secara ringkas, ada pembahagian bid'ah secara terperinci. Pembahagian bid'ah secara ringkas dengan melihat sama ada perkara baharu itu selari atau bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah terbahagi dua. Satu selari dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selari inilah kalau di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengistilahkan bid'ah mahmudah. Bid'ah berarti perkara baharu. Mahmudah berarti terpuji. Kenapa terpuji? Kerana selari dengan apa yang Nabi ajar.
Sementara kalau dia dapati bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercanggah dengan sunnah Nabi, maka itu dinamakan bid'ah mazmumah. Bid'ah kerana baharu, mazmumah berarti terkeji. Kenapa pula terkeji? Kerana bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ikut Imam Syafi'i rahimahullah taala, bab bid'ah ni 3 poin saja. Ringkas tapi jelas. Poin yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, al bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah dua jenis. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumatun. Satu jenis terpuji, elok, satu jenis lagi terkeji, tidak elok. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, selari dengan ajaran Nabi yang macam itu terpuji. Mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, maka itu terkeji. Selesai. Ya? Jadi melihat pada sudut selari atau bercanggah dengan syariat, terbahagi bid'ah itu kepada dua. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang terpuji, ada yang terkeji. Sementara ada ulama yang pergi lebih detail. Kenapa? Kerana bid'ah dia bukan hukum. Bid'ah satu istilah merujuk mengatakan benda itu baru. Maka bila nak ditahu hukumnya, kena cek kepada dalil. Bila dikenal pasti hukum, maka terbahagi bid'ah itu kepada 5. Jadi bagi bid'ah kepada 2. Selari atau bercanggah dengan ajaran Nabi SAW. Tapi bila ditanya apa hukum bid'ah ni, hukum syarak yang taklifi, yang menyangkut perbuatan-perbuatan orang mukallaf ada 5. Pertama, bila dituntut melakukan dengan tuntutan yang pasti, tidak ada pilihan. Kalau tak buat berdosa, namanya wajib. Kalau dituntut kita tu melakukan tapi ada kelanggaran, kalau buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa, namanya mustahab, atau kita lebih popular kita sebut sunat. Kalau dituntut kita meninggalkan dan tidak ada pilihan, kalau buat juga berdosa, itu namanya haram. Kalau dituntut kita meninggalkan, jangan buat, tapi masih ada pelanggaran, maknanya kalau buat pun taklah berdosa, namanya makruh. Kalau diberi pilihan, nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak ada masalah, itu namanya mubah. Kita kata harus. Ini 5 hukum syarak. Maka apabila ditimbang perkara baharu atas neraca hukum, maka bid'ah terbahagi kepada 5. Ada perkara baru yang wajib. Zaman Nabi tak berlaku, tapi wajib dilakukan. Contoh yang diberi oleh para alim ulama, iaitu untuk orang yang nak faham Quran hadis, dia wajib belajar nahwu bahasa Arab. Belajar nahwu tu wajib untuk dia. Kenapa? Asalnya tak wajib. Asalnya zaman Nabi SAW tak ada sahabat belajar nahwu dan sebagainya. Tetapi telah menjadi satu keadaan yang mana orang tidak boleh faham Quran dan hadis melainkan dia belajar nahwu. Kerana Quran dan hadis ni bahasa Arab. Bahasa Arab ni ada nahwu dia, ada fa'il maf'ulnya, ada mansub marfu' dan sebagainya. Maka kalau tak faham nahwu, tak faham Quran hadis. Yang wajib apa sebenarnya? Yang wajib sebenarnya adalah beramal dengan Quran hadis, bukan wajib belajar nahwu. Yang wajib asal adalah beramal dengan isi Quran dan hadis. Bolehkah beramal dengan Quran dan hadis kalau tak faham Quran hadis? Minta apa? Quran hadis perintah apa kita tak faham? Boleh tak kita beramal? Tak boleh. Maka memahami Quran hadis jadi wajib. Boleh atau tidak faham Quran hadis kalau tak mahir nahwu bahasa Arab? Tak boleh. Maka untuk orang yang nak faham Quran hadis, memahirkan diri dengan nahwu bahasa Arab jadi wajib. Walaupun belajar nahwu itu bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Sebahagian memberi contoh, misalnya menetapkan harga ceiling price. Contohnya ayam tak boleh jual lebih daripada RM12 sekilo misalnya. Kerajaan wajibkan begitu. Mana-mana peniaga yang jual ayam ni, grade ini lebih pada harga tersebut, akan didapati membuat satu kesalahan dan boleh didenda. Ini bid'ah. Tak berlaku zaman Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW tak nak buat. Nabi SAW pernah diminta supaya tetapkan harga.
Nabi tak nak buat. Sebab Nabi SAW memberi penerangan, saya tak nak jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan saya ada zalim pada orang, baik pada diri atau pada harta. Maka ulama faham, menetapkan harga itu adalah zalim pada harta. Kerana peniaga susah nak dapat barang. Bila dipaksa jual pada harga rendah, itu zalim pada dia. Tetapi kemudian ulama menerima bahawa menetapkan harga ceiling boleh jadi wajib. Bila tu? Bila harga barang naik secara manipulasi. Harga barang tadi naik sebab barang tak ada. Kan kita belajar simple ekonomi, bila demand tinggi, supply kurang, harga naik. Sekarang ni barang ada, tapi peniaga jadi tamak, dia jadi dia monopoli pasaran, dia jadi pembekal tunggal, sole distributor. Barang tu pula barang keperluan. Bila dia jadi sole distributor, dia naikkan harga sesuka hati dia. Orang terpaksa beli. Misalnya kalau kita di Malaysia, beras, kita terpaksa beli sebab kita memang makan nasi. Jadi tiba-tiba dia jadi sole distributor, lalu dia naikkan harga sesuka hati. Pada ketika itu, para ulama mengatakan menetapkan harga ceiling jadi wajib, kerana mencegah kezaliman itu wajib. Sekarang ni yang menzalimi adalah peniaga. Dulu peniaga yang terzalimi kalau ditetapkan harga ceiling. Sekarang pengguna yang akan terzalimi kalau tidak ditetapkan harga ceiling. Menolak kezaliman adalah wajib. Maka kalau satu-satunya cara adalah dengan menetapkan harga ceiling, maka menetapkan harga ceiling walaupun bid'ah jadi wajib. Itu contohlah. Mungkin ada contoh-contoh yang lain. Yang kedua, bid'ah yang sunat, yang menjadi wasilah kepada perkara yang wajib. Misalnya membuat sekolah, membuat universiti. Yang wajib bukan buat sekolah, buat universiti. Yang wajib belajar ilmu. Tapi sekolah universiti ini memudahkan untuk orang menuntut ilmu, maka hukumnya sunat. Sama juga macam bid'ah sambutan maulid. Sambutan maulid tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Yang wajib bukan sambutan maulid. Tak berdosa tak sambut maulid. Yang wajib adalah kasih kepada Nabi SAW, ikut kepada ajaran Nabi SAW. Jadi apabila sambutan maulid ini menjadi wasilah, jalan supaya kita tu ingat balik pada sunnah-sunnah Nabi, ingat kepada sejarah dan juga akhlak Nabi, timbul rasa kasih kepada Nabi SAW, maka ketika itu menjadi bid'ah yang sunat. Bid'ah yang harus, umpama kita itu meluaskan urusan makan minum. Kan kita pernah sebut beza bab makan ni antara kita dengan Nabi SAW hanya dari segi susunan kata-kata saja. Nabi SAW baginda makan sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Jadi makan sikit-sikit dengan sikit-sikit makan tu lain. Maka sikit-sikit ada hari Nabi SAW ikat perut, lapar. Sikit-sikit makan tu tersandarlah. Pagi makan lagi, tengah hari makan lagi, petang makan lagi, malam makan lagi. Apa orang Jawa kata, mentong lagi apa. Akhirnya berbeza. Tapi oleh kerana tidak ada larangan khusus kata tak boleh makan banyak, maka ia bid'ah yang harus. Kalau sampai datang penyakit itu cerita lain lah. Setakat makan banyak masih lagi harus. Kemudian bid'ah yang makruh yang sudah diberi contoh oleh para alim ulama dalam kitab-kitab mereka adalah seperti membuat ukiran-ukiran, corak-corak di masjid. Jadi di masjid memang zaman Nabi mana ada ukiran. Tapi kalau nak kira tak ada zaman Nabi, kapet pun tak ada zaman Nabi. Aircon pun tak ada zaman Nabi. Di masjid mana ada aircon, mana ada kipas, mana ada lampu. Tetapi kenapa perkara-perkara ini tidak dikatakan makruh? Kerana ia masih membantu tujuan masjid. Tujuan masjid nak ibadah, nak zikir, nak menuntut ilmu. Jadi perkara ini menjadikan orang selesa beribadah, menuntut ilmu dan sebagainya. Tetapi kalau seumpama ukiran, tidak ada makna, sia-sia. Jadi sia-sia itulah jadi makruh. Tapi saya pernah dengar pandangan contemporary daripada ulama Al-Azhar mengatakan kalau di zaman kita itu tidak lagi makruh, kerana ukiran-ukiran yang cantik ini dia menjadi satu tarikan dakwah, terutamanya kepada orang bukan Islam. Jadi itu sudut pandangan lah. Tapi sebagai contoh bid'ah yang makruh, itu yang diberikan oleh para alim ulama. Bid'ah yang haram,
semua bid'ah dalam akidah haram. Ya. Dalam akidah tak ada bid'ah hasanah. Kerana akidah wajib sama macam akidah Nabi SAW. Paling-paling tidak bid'ah dalam akidah hukumnya haram, berdosa besar, bahkan boleh jadi bid'ah dalam akidah membawa kepada kufur. Orang tu boleh jadi murtad dengan bid'ah itu. Kemudian ada juga bid'ah-bid'ah yang haram, misalnya seperti orang perempuan jadi imam jemaat. Ada kan golongan feminism, nak sama rata sama lelaki dan wanita. Ada juga golongan yang berfikiran liberal, dia nak tukar solat jemaat hari Sabtu. Alasannya solat jemaat hari Jumaat jalan jam. Macam-macam lah. Kemudian ada yang bagi cadangan buat haji sepanjang tahun. Kerana kata dia kalau haji pada masa yang bulan yang sama, akan jadi terlampau sesak. Jadi nak bagi kurang sikit sesak di Mekah tu, biarkan orang pergi haji sepanjang tahun. Bulan-bulan apa pun boleh pergi buat haji. Ini contoh-contoh bid'ah yang haram. Baik, selesai pembahagian bid'ah. Kenapa ulama menerima adanya bid'ah hasanah? Ada kawan tak faham. Dia memandang bila kita kata ada bid'ah hasanah ni, kita ni memang teruk sungguh. Kita ni memang dah sesat, sungguhlah. Padahal dia terima bid'ah hasanah ni sejak zaman Nabi. Sejak zaman sahabat. Ulama salafus soleh menerima konsep bid'ah hasanah. Tapi mereka tak faham. Bila kita kata bid'ah hasanah adalah sunnah, terus jadi marah dia. Berapi-api kita ni dimaki. Apa punya ustaz ni, ada pula bid'ah hasanah sunnah. Betul lah. Sunnah tu kan makna cara Nabi. Ataupun sunnah tu cara sahabat. Sunnah khulafa' ar-rasyidin. Memang Nabi SAW iktiraf benda baharu. Tak kisahlah urusan agama ke urusan dunia, asalkan tak bercagah dengan syarak. Nabi biar. Iktiraf tu sunnah. Sunnah ni bukan hanya apa yang Nabi cakap. Sunnah bukan hanya yang Nabi buat. Memang apa yang Nabi cakap adalah sunnah. Apa yang Nabi buat adalah sunnah. Tapi apa yang Nabi iktiraf juga sunnah. Banyak Nabi SAW iktiraf benda-benda baharu yang tidak bercagah dengan syarak. Maka itu sunnah Nabi. Wajib kita kena ikut. Jadi antara sebab kenapa para alim ulama menerima adanya bid'ah hasanah adalah kerana ada dalil. Sebab agama ni terbina atas dalil. Bukankah Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dalalah, setiap perkara bid'ah sesat. Kalau setiap perkara bid'ah sesat, macam mana boleh ada bid'ah hasanah? Jawabnya, kullu dalam bahasa Arab boleh bermakna semua, kullu boleh bermakna sebahagian ataupun kebanyakan. Bahkan dalam Quran hadis, kebanyakannya kullu bermakna sebahagian. Jarang-jarang kullu itu bermakna semua. Jadi salah fahamlah kalau dia kata kullu bid'atin berarti tidak ada bid'ah hasanah. Kullu tidak mesti bermakna semua. Contoh dalam Al-Quran Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Taufan itu membinasakan setiap sesuatu. Jadi kalau ikut zahir ayat Quran, bila Allah berfirman kulla syai'in, setiap sesuatu, berarti tak ada yang tak binasa. So Al-Quran kata kul, setiap. Tapi kalau kita baca ayat tersebut seterusnya, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal tak binasa. Langit bumi syai'un tak binasa. Gunung ganang syai'un tak binasa. Kulla syai'in berarti kebanyakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Adalah di hadapan mereka itu seorang raja. Kalau ikutkan wara itu belakang, tapi ahli tafsir mengatakan maksudnya depan. Adalah di hadapan orang-orang miskin ini seorang raja, yang raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Berikut zahir ayat Quran, tak ada sampan yang raja ni tak ambil. Kenapa? Kerana Quran sebut kulla safinah, setiap sampan. Tapi sepakat ahli tafsir mengatakan raja tidak ambil semua sampan. Raja hanya ambil sampan yang elok sahaja. Sampan yang ada lubang, sampan yang rosak, itu raja tak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam ketika menaiki sampan itu, Nabi Khidir lubangkan sampan itu. Bila Nabi Khidir lubangkan, Nabi Musa tegur, kenapa lubangkan sampan macam ini?
Tapi Nabi Khidir terangkan tujuannya adalah supaya sampan itu tidak dirampas oleh raja yang zalim tadi. Bila raja itu tengok ada lubang, raja tidak jadi ambil. So masih boleh dibaiki berbanding dengan sampan itu dirampas langsung tidak ada sampan. Yang penting kul dalam ayat berarti sebahagian, bukan semua. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu ibni adam ya'kulhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput kecuali tulang sulbi. Padahal para nabi anak Adam, jasad mereka tidak reput. Orang mati syahid anak Adam. Ramai orang mati syahid, jasad mereka Allah jaga, tidak dimakan oleh tanah. Adakah berarti hadis kullu ibni adam tidak betul? Hadis itu betul, tapi kena difahami dengan makna yang betul. Kullu ibni adam maknanya kebanyakan anak Adam, bukan semua. Baik. Ketika menafsirkan hadis kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika mensyarahkan hadis dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalatun haza amun makhsusun. Dan sabda baginda setiap bid'ah itu adalah sesat, ini adalah merupakan lafaz yang umum tapi maknanya telah dikhususkan. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikenaki adalah kebanyakan bid'ah. Kenapa tak dikatakan semua? Sebab bila disuluh dengan ayat Quran, bila disemak dengan hadis-hadis yang lain, jelas kullu di situ maknanya sebahagian. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Rahbaniyah, cara hidup kependetaan, jadi pendeta, fokus kepada ibadah, ibtada'uha. Mereka orang-orang Nasara lah yang telah membuat bid'ah itu. Jadi cara hidup sebagai rahib, fokus hanya kepada ibadah, tidak hirau sangat urusan dunia. Dalam Quran kata bid'ah. Siapa yang buat? Orang Nasara. Kenapa mereka buat? Illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali tidak ada tujuan lain nak dapat ridha Allah. Kerana pada masa itu mereka diuji dengan pemerintah yang zalim, yang bergelumang dengan maksiat. Apabila ada yang menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, mencegah daripada kemungkaran, yang menjalankan amal ma'ruf nahi munkar itu dibunuh. Maka yang selamat tersepit. Kalau mereka hidup dalam masyarakat, mereka tak cegah kemungkaran, nanti agama mereka rosak. Tapi kalau mereka cegah kemungkaran, tengok pada track record, nyawa mereka akan melayang. Jadi tersepit. Nak jaga agama pun dia, nak jaga nyawa pun dia. Akhirnya mereka duduk jauh dari masyarakat, mungkin katakan di pinggir gunung, di pinggir hutan. Mereka hanya fokus kepada ibadah. Jadi mereka tak terbabit dengan maksiat dalam masyarakat. Dalam masa yang sama, nyawa mereka terselamat. Lalu, apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Kaitannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengkeji mereka, melabelkan mereka sebagai fasikun, orang-orang yang fasik, bila mana mereka meninggalkan cara hidup rahbaniyah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dah elok mereka hidup secara rahbaniyah, mereka tidak lagi memenuhi hak-hak kehidupan rahbaniyah itu, lalu Allah labelkan mereka sebagai orang fasik. Mereka dikeji oleh Allah bila mereka meninggalkan rahbaniyah. Berarti rahbaniyah itu baik. Orang akan dikeji kalau dia tinggal benda baik. Kalau dia tinggal benda buruk, dia dipuji. Allah keji bila mereka tinggalkan rahbaniyah. Berarti rahbaniyah itu baik. Padahal rahbaniyah itu bid'ah. Maka daripada ayat Al-Quran itulah kata Imam Qurtubi rahimahullah taala menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu diistilahkan bid'ah, dan sayogia sepatutnya lah orang yang membuat bid'ah yang baik perlulah dia mengekali melakukan bid'ah yang baik itu. Kerana kalau tidak bimbang jadi seperti orang-orang Nasara tadi, dia dah buat bid'ah baik lalu dia tinggalkan, lalu mereka mendapat kejian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil Al-Quran kenapa adanya bid'ah hasanah. Jadi kawan-kawan yang masih tak faham, cuba fahamkan. Ulama bukan saja-saja menerangkan ada bid'ah hasanah, tapi berpandukan kepada dalil. Yang kedua, sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu sunnah yang baik.
Tapi hadis kata sunnah, kita bincang bid'ah Ustaz. Ya, sunnah di situ dari segi bahasa, maknanya jalan. Buktinya dalam hadis yang sama, Nabi SAW menyebut, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk, maknanya jalan. Kalau sunnah Nabi mana ada buruk? Sunnah Nabi semua baik. Jadi sunnah dalam hadis itu bermakna jalan. Jadi siapa yang buat jalan yang baik diistilahkan sebagai bid'ah dalam konteksnya baharu, dapat pahala dan pahala orang yang meniru. Dan siapa yang buat jalan yang buruk, dalam istilah kalau benda itu baru dinamakan bid'ah yang sayyi'ah, dapat dosa dan dosa orang yang tiru. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man ibtada'a dhalalatan la yardallahu wala rasuluh kana alaihi ismu man amila biha ila akhiril hadis. Barang siapa yang mengadakan satu bid'ah yang sesat, maka di sini datang konsep mafhum mukhalafah, kefahaman sebaliknya. Barang siapa yang buat bid'ah yang sesat, dia akan dapat dosa dan dosa orang yang meniru. Berarti kalau bid'ah yang dibuat itu tidak sesat, maka natijahnya adalah sebaliknya. Dia akan dapat pahala dan pahala orang yang meniru. Ini berinteraksi dengan nas menggunakan kaedah mafhum mukhalafah, sama dengan hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan kami yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Jadi bukan automatik tertolak. Bila ada orang buat perkara baharu, kena cek dahulu. Adakah perkara baharu itu ada dasarnya dari agama, maka itu diterima. Tapi kalau perkara baharu itu tidak ada dasarnya dalam agama, maka ia tertolak. Keywordnya itu adalah ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama. Itu juga konsep mafhum mukhalafah, dan juga disokong oleh asar perkataan dan perbuatan sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mencadangkan salat tarawih dilakukan di belakang seorang imam. Bukan bid'ahnya salat tarawih, tidak. Salat tarawih tidak bid'ah. Zaman Nabi SAW telah berlaku. Tapi kenapa Sayyidina Umar kata bid'ah? Bid'ah daripada sudut zaman Nabi SAW, salat tarawih tidak ditetapkan dilakukan berjemaah di belakang satu imam, tidak. Nabi semayang, sahabat ikut. Malam kedua Nabi semayang, lagi ramai sahabat ikut. Malam ketiga Nabi SAW dah tak keluar, kerana Nabi bimbang diwajibkan. Jadi lepas itu masing-masing solat lah. Ada yang solat seorang-seorang, ada yang solat ikut imam ni, ada yang solat ikut imam sana. Hinggalah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencadangkan, alangkah eloknya kalau semua pun sembahyang di belakang satu imam saja. Bila dilaksanakan, Sayyidina Umar mengatakan, sebaik-baik bid'ah inilah dia. Jadi jelas daripada dalil-dalil tadi dan contoh-contoh yang kita telah berikan, bagaimana bila sahabat buat bacaan baru, tak bercarah dengan syarak, Nabi puji. Ada sahabat yang rajin baca Qur'an Allah setiap rakaat, tak bercarah dengan syarak, walaupun Nabi tak suruh, Nabi tak buat, Nabi puji. Mana itu sunnah Nabi. Dan para sahabat juga buat benda-benda baru yang baik. Sayyidina Uthman bin Affan buat azan tambahan hari Jumaat supaya orang tak tertinggal Jumaat. Jelas itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik, kerana mencegah orang daripada tertinggal salat Jumaat. Jadi sebagai kesimpulan, bab bid'ah kita terimalah pandangan, boleh katakan semua para ulama, tinggalkan ketakzuban kepada aliran-aliran tertentu yang tidak nak terima adanya bid'ah hasanah, kita ketepikan. Kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dengan sunnah Khulafaur Rasyidin, dengan pegangan para ulama salafus soleh sehinggalah ke zaman kita. Mana-mana perkara baharu, baik urusan dunia maupun urusan agama, wajib ditimbang pada neraca hukum. Lalu barulah kita kenal pasti boleh buat atau tidak boleh buat. Wallahu a'lam. Next insya-Allah kita akan masuk ke bab yang baru ya. Kita boleh skip contoh bid'ah yang dibawa oleh Imam Ibn Taymiyah, boleh baca sendiri bahawa tokoh idola mereka juga ada buat perkara bid'ah dalam urusan ibadah kerana dinilai hasanah. Next di muka surat 43 kita akan masuk bab baru, at-tarku. Masih ada kaitan dengan bab yang pertama. Adakah semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan berarti perbuatan itu haram? Itu persoalan ya, dalam bab yang kedua nanti ya, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal aqul